Assalamualaikum dan apa khabar semua? Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Sahih edisi Rabu 17 November 2021 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1443 Hijri. Baik, kita akan mulakan terlebih dahulu tentang liputan vaksinasi remaja Malaysia yang berusia 12 hingga 17 tahun. Setakat 15 November 2021, sebanyak 80.4% atau mewakili 2,531,793 individu yang telah lengkap divaksinasi. Manakala sekurang-kurangnya satu dos pula adalah sebanyak 87% atau 2,740,442 individu. Seterusnya, jumlah kumulatif pemberian dos penggalak setakat 15 November 2021 setakat pukul 11.59 malam adalah sebanyak 1,042,234 dos. Baik, Markas Tentera Udara mengeluarkan kenyataan media seperti berikut. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengesahkan berlaku satu insiden kejadian kemalangan melibatkan sebuah pesawat pejuang Hawk milik TUDM yang telah berlaku pada 16 November 2021 pada lebih kurang jam 10.07 malam di kawasan landasan Pengkalan Udara Butterworth. Pihak TUDM kini sedang mengambil tindakan segera dan akan memaklumkan perkembangan semasa berhubung insiden kemalangan ini. Semua pihak diminta agar tidak menyebarkan sebarang spekulasi atau sebarang berita yang tidak sahih. Kenyataan media PKPD setakat 15 November 2021, tiada pelaksanaan PKPD di mana-mana kawasan baru. Pelanjutan PKPD sehingga 23 November 2021 di Kampung Orang Asli Satak Mukim Batu Talam, Raub Pahang. Manakala penamatan PKPD pula yang berkuat kuasa pada 16 November 2021 ialah di Pos Betau, Mukim Ulu Julai, Lipis, Pahang dan juga di Taman Amalina Lestari, Raub Pahang. Khidmat pengiring keselamatan dan pengiring truk bagi bekas-bekas Perdana Menteri disediakan Polis Diraja Malaysia PDRM berdasarkan peruntukan di bawah Akta Ahli Parlimen dalam kurungan Saraan 1980 kurungan Akta 237 berhubung keistimewaan bagi bekas Perdana Menteri. Ketua Polis Negara Tan Sri Akil Sani Abdullah Sani berkata, bagi mana-mana bekas Perdana Menteri sedang berhadapan tindakan undang-undang, PDRM akan mengekalkan kelayakan kemudahan menggunakan kedua-dua khidmat itu sehingga proses rayuan dimuktamadkan oleh mahkamah. Beliau berkata khidmat kedua-dua pengiring berkenaan disediakan PDRM berdasarkan kepada peruntukan di bawah Akta Ahli Parlimen Saraan 1980. Buat masa ini, PDRM memberikan perkhidmatan berkenaan kepada kesemua bekas Perdana Menteri Malaysia. Sejak akhir-akhir ini, PDRM mengesan beberapa pihak mempertikaikan keistimewaan pengiring keselamatan dan pengiring truk untuk bekas-bekas Perdana Menteri. Baik, bagi kesalahan lindungi dan juga menggaji parti di bawah Seksyen 55B mengambil pekerja satu atau lebih orang selain daripada warga negara atau pemegang permit masuk yang tidak memiliki sesuatu pas yang sah. Hukuman denda tidak kurang daripada RM10,000 tapi tidak lebih daripada RM50,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali bagi setiap orang pekerja yang diambil. Bagi Seksyen 56 kurungan 1 kurungan D dengan sengaja memberi perlindungan kepada mana-mana orang yang diketahuinya telah melanggar peruntukan akta. Hukuman denda tidak kurang RM10,000 tetapi tidak lebih daripada RM50,000. Sekiranya lebih daripada 5 orang boleh dikenakan penjara tidak kurang 6 bulan tetapi tidak lebih 5 tahun dan boleh dikenakan tidak lebih 6 sebatan. Dan yang terakhir, Seksyen 55E, mana-mana orang yang membenarkan mana-mana pendatang tanpa azing parti memasuki atau tinggal di dalam premis yang ianya mempunyai kepentingan sebagai penyelia atau menguruskan atau mempunyai kawalan ke atas mana-mana premis tersebut. Hukuman denda tidak kurang RM5,000 tetapi tidak lebih RM30,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali bagi setiap pendatang asing tanpa izin. Baik, sila semak dahulu latar belakang sesuatu aplikasi sebelum memuat turun supaya data peribadi anda tidak disiar atau digunakan tanpa kebenaran anda. Kementerian Pendidikan KPM telah memaklumkan bahawa sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 akan bermula mulai 2 Januari 2022 hingga 20 Mac 2022 bagi sekolah di negeri kumpulan A. Manakala bagi sekolah di kumpulan B, sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 akan bermula mulai 3 Januari 2022 hingga 20 Mac 2022. Perkara ini diumumkan dalam siaran media KPM bertarikh 15 November 2021 seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang.
Individu yang layak untuk menerima suntikan dos penggalak booster shot kini sudah boleh melakukan pendaftaran secara walk-in menurut Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Penggalak Booster CITFB dalam satu kenyataan. Pendaftaran nama dalam senarai menunggu atau waiting list secara walk-in di Pusat Pemberian Vaksin PPV, fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara akan bermula pada 22 November 2021. Pendaftaran secara walk-in ini akan dilaksanakan bagi individu yang layak pemberian dos penggalak, iaitu individu yang ingin mendapatkan suntikan secara lebih awal sebelum janji temu, individu yang masih belum menerima suntikan dos pertama atau kedua vaksin COVID-19 dan juga individu yang terlepas janji temu vaksin dan remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun yang belum melengkapkan vaksinasi. Walau bagaimanapun, buat masa ini, keutamaan pemberian dos penggalak adalah kepada petugas Barisan Harapan Kesihatan, Keselamatan dan Pertahanan, individu berusia 40 tahun dan ke atas dan juga individu berusia 18 tahun dan dengan atas komorbiditi, penghuni dan juga petugas di pusat kesihatan jangka panjang dan juga ibu mengandung dan juga keperluan ke luar negara. Dengan pendekatan ini, CITFB percaya ia akan memudahkan dan menggalakkan individu yang layak secara sukarela menerima dos penggalak lebih awal tanpa perlu menunggu lebih lama. Baik, saudara-saudari, lapor kandungan berunsurkan 3R, Race, Religion dan Royalty. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa orang ramai supaya tampil melaporkan insiden atau kandungan berunsur 3R, iaitu Race, Kaum, Religion, Agama, Royalty, institusi diraja di media sosial. Berikut merupakan kaedah untuk anda melaporkannya jika ada yang tertera di kaca TV anda sekarang. Baik, seterusnya, marilah kita jadi pengguna yang bijak. Sebagai pengguna, kita berhak untuk mendapatkan maklumat yang cukup dan tepat terhadap barangan atau menu makanan yang dipesan supaya keputusan atau pilihan yang bijak dapat dibuat. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini.
Kita bersua kembali. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga anggota TUDM yang maut dan seorang lagi cedera dalam naas berkenaan di laman Twitter beliau. Takziah kepada seluruh ahli keluarga Kapten Muhammad Effendi bin Bustami TUDM yang terkorban dalam insiden pesawat pejuang Hawk 108 di Butterworth semalam. Didoakan semoga roh Allahyarham disusui rahmat Allah SWT dan semoga ahli keluarga tabah hadapi ujian yang amat berat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kejadian, deruan enjin pesawat yang kuat mengejutkan penduduk yang tinggal berhampiran pengkalan udara tersebut. Menurut saksi kejadian, Mastura Muhammad Nordin, 44 tahun, selepas mendengar dentuman kuat sebanyak 2 kali, dia melihat pesawat terbakar di atas landasan. Mula-mula dengar kapal terbang tu macam apa, bunyi dia dah lain macam bila dia jatuh tu. Dia nak landing tu dah bawah dah, baru dengar dia meletup pertama kali meletup tu terus terbakar, tak ada macam bunyi tu, tak ada api terus. Habis tu dia seret api tu sampai yang ujung sikit. Kali kedua meletup, memang kuat meletup dia. Lain lah, bunyi dia lain lah, sebab kami dah memang biasa duduk dekat kawasan ni. Bunyi dia lain macam lah. Tak ada bunyi dentuman kuat, meletup ke apa kan? Meletup kuat. Meletup 2 kali. Pembukaan semula sempadan negara akan dilakukan secara berperingkat dan berhati-hati. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, langkah teliti perlu diambil bagi memastikan setiap perancangan ke arah era endemik berjalan lancar. Datuk Seri Hishamuddin yang juga pengerusi mesyuarat Kuartet COVID-19 mahu setiap langkah yang diambil kerajaan difahami semua pihak agar usaha membendung penularan COVID-19 tidak terjejas. Ini tidak hanya merangkumi satu sektor sahaja, tetapi melibatkan kemasukan pekerja asing di bawah Kementerian Sumber Manusia, pelancongan di bawah Kementerian Pelancongan, perjalanan perniagaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, serta yang terbaru skrim BTL udara. Operasinya melibatkan Kementerian Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong, Kementerian Kesihatan YBKJ, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri. Malaysia bakal menjadi hub rawatan hepatitis C dengan menawarkan gabungan 2 jenis ubat iaitu Ravidesvir dan Sofosbuvir pada harga berpatutan tahun depan. Jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, selain mewujudkan akses kepada rawatan bagi pesakit tempatan dan antarabangsa yang memerlukan, ia menggerakkan lagi industri pelancongan perubatan negara. Kita akan memasarkan rawatan ini kepada pengembara-pengembara daripada luar negara untuk mendapat rawatan hepatitis C di Malaysia yang merupakan rawatan jangka masa panjang, tempoh masa dalam 3 bulan lebih, untuk mereka bukan hanya mendapat rawatan di sini tetapi pulih di sini juga. Rakyat berhak mendapat akses maklumat yang cukup untuk membuat keputusan tepat dan bijaksana bagi PRU Dun Melaka. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, kerajaan mempunyai keyakinan terhadap kematangan rakyat untuk membuat penilaian. Justru platform yang disediakan Radio Television Malaysia RTM kepada semua calon yang bertanding perlu dimanfaatkan sebaiknya. Fakta bahawasanya calon-calon tidak mempunyai ruang yang cukup itu adalah satu fakta yang benar, dan kerajaan tidak boleh memandang sepi kepada masalah itu kerana dia boleh menjejaskan proses demokrasi itu sendiri. Dan kalau sekiranya berlaku lopsided situation di mana hanya satu kelompok tertentu saja mempunyai akses sedangkan yang lain, calon-calon yang lain tidak mendapat akses, maka ketidakadilan berlaku dalam pilihan raya dan dia boleh menjejaskan proses demokrasi yang murni. Jawatan Kuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara JTPGN telah selesai menjalankan kajian impak dan kajian semula Perintah Gaji Minimum PGM 2020. Justru JTPGN akan membentangkan hasil kajian serta akan membuat syur tentang kadar dan liputan gaji minimum kepada Majlis Perundingan Gaji Negara pada Khamis ini. Kementerian mengambil maklum cadangan kadar gaji minimum baru ditetapkan kepada 1,500 sebulan seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Muar dan Yang Berhormat Barat.
Berhubung perkara ini, peningkatan gaji minimum sewajarnya dilaksanakan secara berperingkat agar tidak memberi tekanan dan membebankan majikan serta menjejaskan operasi syarikat, terutama industri mikro kecil dan sederhana. Selain boleh mendedahkan pekerja kepada risiko kehilangan peluang pekerjaan. Seiring dengan kemajuan teknologi, penjawat awam perlu sedar segala perubahan yang diimplementasi dalam perkhidmatan awam adalah bertitik tolak daripada polisi yang bersifat dinamik. Ini bermakna lebih banyak urusan perkhidmatan awam akan dibuat dalam bentuk kecerdasan buatan artificial intelligence dan tidak memerlukan tenaga kerja. Seharusnya tidak mengecil. Seharusnya kita boleh menyampaikan perkhidmatan tersebut melalui online, tetapi di belakang perkhidmatan online tersebut juga kita masih memerlukan penjawat awam untuk maintain sistem, untuk meriset dasar, melihat feedback dan sebagainya. Tidak semua kita boleh bergantung kepada AI atau robotik. Setiap hari Rabu, kami akan menyediakan kepada anda laporan khas dan tajuk pada minggu ini merupakan pembukaan sempadan negara pasca COVID-19 bersama wartawan lokasi Nadir Nordin. Silakan. Pembukaan pintu sempadan negara tanpa kuarantin pasti memberi risiko yang tinggi dari sudut kesihatan. Namun, ia bakal memberi impak yang positif dari sudut pelancongan dan juga ekonomi negara. Ikuti laporan khas pastikan sahih mengenai pembukaan sempadan negara pasca COVID-19. Pintu sempadan negara tidak akan dibuka sewenang-wenangnya. Menurut Bapa Keluarga Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keputusan membuka pintu sempadan dibuat berdasarkan penilaian risiko semasa jangkitan COVID-19 dalam negara oleh Kementerian Kesihatan. Sejak Jun tahun lalu, kemasukan warga negara dan warga asing seperti pelajar, diplomat, golongan profesional serta pelabur asing ke negara ini telah dibenarkan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat. Tambahnya, SOP berkaitan perkara berkenaan terus ditambah baik di bawah Pelan Pemulihan Negara (PPN). Bermula 12 Ogos 2021, kerajaan menetapkan semua pengembara dan warga negara perlu lengkap vaksinasi, menjalani saringan COVID-19 sebelum dan selepas tiba dalam negara, selain wajib menjalani kuarantin kediri. Walaupun kebebasan telah pun diberikan untuk pergerakan, tapi saya harap jangan mengambil lewa dari segi pematuhan SOP. Kerana SOP itu masih lagi menjadi syarat utama untuk menjayakan apa yang kita laksanakan ini. Pada Oktober lalu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK) merangka persediaan untuk menerima semula ketika telah membangunkan perancangan untuk pembukaan lebih banyak gelembung perjalanan domestik secara berperingkat dan bersasar. Ini tentunya membawa kabar yang lebih baik kepada industri pelancongan negara kerana sebagai industri yang sangat bergantung kepada mobiliti atau pergerakan, kebenaran rentas negeri untuk tujuan pelancongan ini tidak lagi membataskan pergerakan dan destinasi pilihan yang terhad untuk rakyat Malaysia melancong di dalam negara. Apa pula reaksi masyarakat mengenai pembukaan sempadan negara ini? Adakah keluarga Malaysia sudah bersedia? Bagi saya, bagi sektor ekonomi tu baiklah untuk sektor ekonomi. Daripada segi SOP tu patutnya SOP tu lebih ketat lah, terutama di pintu-pintu sempadan lah. Warga Malaysia. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini.
Kita bersua kembali. Jangan lupa untuk saksikan bicara khas dengan tajuk Undi dengan Selamat pada malam ini pada pukul 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1 bersama panel Dr. Rusdi Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Baik, seterusnya jangan lupa untuk saksikan siaran langsung Hoki Tun Abdul Razak Cup 2021. RTM bawakan untuk anda di saluran TV OK di 110 My Freeview dan juga di saluran sukan RTM 111 My Freeview. Pada pukul 8 malam ini, pasukan PDRM akan bertemu Terengganu. Jangan lepaskan peluang untuk menyokong pasukan kegemaran anda. Baik, bagi mereka yang tidak mempunyai akses pada saluran berita RTM, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan menonton di mana saja anda berada. Baik, jangan lupa saksikan siaran langsung mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14 2021 Dewan Rakyat menerusi langsung dari Parlimen pada pukul 10 pagi di TV1 atau di laman sesawang rtmparlimen.rtm.gov.my atau anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan menonton di mana saja anda berada dengan menggunakan telefon pintar anda. Baik, seterusnya jangan lupa menonton ulang siar rancangan Sinaran Rohani episod 4 2021 pada 19 November 2021 Jumaat pukul 11 pagi hanya di TV OK dengan tajuk Biasakan Yang Betul, Doa Mustajab bersama panel jemputan Farah Leong dan juga pengacara anda Amira N. Lee di lokasi sekitar Kompleks Islam Putrajaya. Dalam segmen Gaya Hidup, bagi mereka yang ingin belajar untuk memasak siakap masak asam, jangan lepaskan peluang untuk belajar teknik yang betul untuk sediakan menu ini. Baik, seterusnya pertandingan video TikTok kata pikat tarikh tutup pertandingan pada 27 November 2021. Tarikh yang akan ditutup pertandingan adalah pada 27 November dan juga tempat pertama hadiah yang ditawarkan adalah sebanyak RM1,500. Manakala tempat kedua RM1,000, tempat ketiga sebanyak RM500. Manakala hadiah sagu hati sebanyak 3 adalah RM300. Anda boleh mengimbas kod QR yang tertera di kaca TV anda sekarang. Baik, seterusnya wacana peradaban Melayu Kelantan, tema menyelami budaya, sejarah dan adat istiadat Melayu Kelantan bersama ahli panel yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Rahman, Presiden Pertubuhan Peradaban Melayu Malaysia Kelantan Peradaban dan juga panel yang berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Abdullah Zakaria bin Ghazali Universiti Melaya dan juga yang berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Hashim bin Musa Universiti Melaya bersama moderator anda yang berbahagia Profesor Dr. Hashim bin Ismail yang akan berlangsung pada Khamis 18 November 2021 pada pukul 9 pagi di studio siaran langsung media sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari Facebook rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyaksikan peradaban Melayu ini. Baik, seterusnya semak berita palsu. Gunakanlah portal sebenarnya.my untuk menangani gejala penularan berita palsu dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang dan lain-lain yang boleh memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Baik, panggung seni tradisional 2021, nantikan tayangan yang akan datang. Alami keindahan 5 persembahan dalam panggung seni tradisional 2021 secara dalam talian pada bulan November 2021. Antara persembahan yang diangkat ialah Tari Warisan Borneo, Rumpun Borneo, Irama Tanah Selatan, Pentas Ghazal dan juga kesenian tradisional Cina, Anggun, The Timeless Journey, Himpunan Tarian Tradisional India, Suasana dan juga tarian perampaian tradisional Melayu, Lenggang Berangkai, Lenggok Bertandak PST 2021 yang melibatkan beberapa kumpulan seperti Persatuan Kesenian Tradisi Borneo, Jemaah Ghazal Kuala Lumpur, Persatuan Ghazal Johor Malaysia, Totem Dance Theatre, Fakulti Tari Aswara dan Kumpulan Kesenian Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Saksikan 5 siri persembahan ini secara live melalui halaman atau pautan di kaca TV anda sekarang atau Facebook rasmi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih edisi Rabu 17 November 2021. Ingat, pastikan sahih baru kongsi, tak pasti jangan sesekali kongsi. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.